Baik, kita bersua kembali dari Pusat Latihan Polis Pulapol Kuala Lumpur untuk membawakan istiadat pembarisan bersempena dengan sambutan peringatan Hari Polis ke-216. Alhamdulillah, dengan berkekuatan sehingga 820 orang pegawai dan juga anggota, ini merupakan antara jumlah keseluruhan untuk penglibatan bagi istiadat perbarisan bersempena dengan sambutan peringatan Hari Polis ke-216. Untuk pembarisan melibatkan 11 detachment dan juga melibatkan pegawai dan juga anggota Polis Diraja Malaysia. Nuansa dan juga rasanya sudah berubah. Kita lebih teruja untuk memberikan gambaran kepada istiadat pembarisan pada hari ini. Ya, banyak sebenarnya acara yang telah pun disusun atur untuk bersempena dengan istiadat pembarisan sempena peringatan Hari Polis ke-216 ini. Jadi akan kami kongsikan bersama dengan anda sebentar saja lagi bersama dengan dua tetamu kita di sebelah ini, Ismail. Okey, kita nak terus saja memperkenalkan tetamu kita. Kalau tadi kita banyak bercerita berkenaan tentang fungsi, tugas, peranan bagi setiap perkhidmatan dalam Polis Diraja Malaysia. Kali ini saya amat besar hati untuk memperkenalkan yang dihormati Komisioner Polis Datuk Koh Kok Chin yang juga merupakan Timbalan Pengarah Gerakan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNK. Selamat pagi, Datuk. Terima kasih bersama dengan kami. Juga bersama dengan kita yang dihormati ACP Skandar Guru Anandan dan juga merupakan Ketua Komunikasi Corporate PDRM. Terima kasih Tuan bersama dengan kami. Alhamdulillah, kali ini memungkinkan kita untuk merealisasikan istiadat pembarisan yang digambarkan dalam skala yang besar juga kerana dengan keberangkatan Kepedulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Mungkin boleh dikongsikan, Datuk, berkenaan tentang pengisian dan juga jumlah kekuatan anggota dalam menyempurnakan istiadat pembarisan hari ini. Okay, selamat pagi Cik Ismail. Selamat pagi. Cik Nika. Sambutan Hari Polis kalau ikut setiap tahun kita diadakan pada 25 hari bulan Mac. Dan tahun ini kita diadakan pada 20 hari bulan Mac kerana kita menghormati kedatangan bulan lamaran yang menjelang selepas 20 hari bulan ini. Jadi kali ini adalah amat menarik sikit sebab julung kali ke bawah Duri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duri Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Raja Permaisuri Agong turut hadir berkenan mencemaluri untuk menyempurnakan istiadat peringatan Hari Polis ke-216. Ya. Sekali lagi, tema yang diangkat daripada tahun 2015, Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Signifikannya tema ini masih kekal relevan sehingga kini, Tuan? Tema ini sebenarnya telah diperkenalkan pada tahun 2015 dan masih lagi dikekalkan walaupun telah mencecah 8 tahun digunakan. Ianya dilihat sangat signifikan kerana mencerminkan bahawa betapa akrabnya perhubungan polis dengan masyarakat itu diperlukan. Malah sebagai rakan strategik, masyarakat sebenarnya memainkan peranan yang sangat besar untuk memastikan PDRM dapat menjalankan tugas-tugas kepolisan yang diperlukan oleh pemegang taruh. Ya, masih lagi pakai tema Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada, Datuk Koh. Ini amat penting kerana korelasi antara pihak PDRM dan juga masyarakat dalam membantras jenayah, menangani jenayah, bukan saja apabila jenayah itu sudah berlaku dari segi law enforcement, tetapi pencegahan dan juga pendidikan berkenaan jenayah. Jadi apa mungkin tema ini membawa satu konotasi dan gambaran yang lebih meluas, Datuk? Di sini kalau kita lihat dari segi tema yang kita diadakan sejak 2015 sampai hari ini dah lebih kurang 8 tahun dan tema ni tak pernah kita ubah sebab begitu jelas dalam di Sabtu Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Demi tanpa masyarakat polis tidak boleh bertindak seseorangan. Kita perlu berganding bahu. Ya, baik. Seketika, Datuk, kita berikan tumpuan pada ketika ini dengan ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri, yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dan juga yang amat berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail untuk bersama-sama dengan tetamu-tetamu kenamaan yang sudah hadir dan yang lain untuk menyempurnakan istiadat pembarisan peringatan Hari Polis ke-216. Dan seketika nanti kita akan menantikan keberangkatan tiba Kepedulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kepedulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dipersembahkan dengan hormat perdana.
Ya, selain daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pastinya kita menanti lagi div-div kehormat yang lain bersempena dengan istiadat pembarisan dan sempena sambutan Hari Polis ke-216 ini. Kita masih lagi bersama dengan dua tetamu kita di sini. Signifikannya sebab hari ini sepanjang istiadat ini kita akan saksikan kawalan kehormat utama. Mungkin boleh ceritakan apa di antara signifikan dan simbolik di sebalik kawalan kehormat ini? Untuk istiadat pada hari ini, kawalan kehormatan terdiri daripada 105 orang, iaitu di mana 102 merupakan anggota daripada pasukan Sipanan Persekutuan dan dipimpin oleh 3 pegawai kanan. Dan kawalan kehormatan ini merupakan kawalan yang akan berada di paling hadapan detachment. Mereka merupakan pihak yang akan bertindak memberikan hormat kepada setiap tetamu-tetamu serta kenamaan yang hadir untuk hari ini. Sambutan pada hari ini juga bukan sahaja disambut di peringkat persekutuan ataupun di Kuala Lumpur, tetapi juga di peringkat kontingen dan juga daerah. Datuk Ko, ini amat penting kerana kita melihat setiap perkhidmatan ataupun hampir ke semua perkhidmatan ada di medan pembarisan pada hari ini dengan 11 detachment. Jadi untuk mengenali setiap perkhidmatan itu sudah pastinya kita memerlukan perbincangan yang lanjut. Tetapi secara keseluruhannya, bagaimana pihak Polis Raja Malaysia memastikan setiap perkhidmatan itu walau apa jua cabarannya akan dapat ditangani dan juga dari semasa ke semasa akan diperbaharui dari segi kepakaran dan juga law enforcement-nya. Jadi kalau kita lihat dari segi istiadat peringatan Hari Polis ke-216 ini, kita mempunyai 11 detachment, di mana 10 jabatan daripada kita Bukit Aman, daripada pelbagai jabatan, dan satu dah detachment daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan dalam detachment ini, kalau kita lihat, kita mempunyai jabatan KDNKA, kita mempunyai jabatan cawangan khas, jenayah, komersial, jeep, start dulu dipanggil sebagai logistik, dan di satu jabatan JPJKK, dan jabatan juga dari segi di satu KDNKA saya dah sebut tadi, dan lain-lainnya jabatan yang dalam PDRM tersebut. Ya, jadi kesiapsiagaan itu pastinya telah pun dilakukan oleh pihak PDRM. Dan saya menarik perhatian di sini bahawa yang peringatan hari ini kita buat serentak di semua kontingen, formasi dan daerah. Jadi yang ni adalah main pusat di sini, tapi di kontingen juga kita tidak lupa sebab ini peringatan Hari Polis untuk keseluruh warga PDRM. Jadi di sini juga, walaupun di sini saya nak tekan di sini bahawa sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya yang bertugas di sempadan, kita tak lupa juga mereka ni walaupun masih lagi menjaga kedaulatan keselamatan negara di sempadan. Walaupun dalam keadaan Hari Polis tersebut mereka diadakan secara kecil-kecilan. Menjadi satu sejarah yang cukup manis bagi pihak PDRM sebenarnya apabila tahun ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong mencemah Duli bersama-sama dengan kita hari ini untuk sempena istiadat pembarisan Hari Polis ke-216. Sementara kita masih lagi menanti ketibaan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Mungkin saya ingin ajukan sedikit soalan kepada Tuan mengenai cabaran. 216 tahun bukan satu usia yang muda, telah cukup matang sebenarnya. Masa berganti masa, zaman berganti zaman, pastinya cabaran yang dilalui juga berbeza. Bagaimana cabaran kali ini? Setelah 216 tahun berhadapan dengan dunia kepolisian, PDRM telah pun berkembang maju dan berevolusi. Di mana kita lihat jenayah tradisional masih lagi wujud, namun PDRM kini juga melihat pentingnya tindakan diambil untuk menangani ancaman-ancaman seperti cyber misalnya, di mana jenayah scammer wujud dan juga ada pihak-pihak yang mengambil peluang dengan menggunakan media sosial untuk menjalankan aktiviti-aktiviti scam seperti job scam. Dan untuk ini PDRM telah pun bersedia dan mengambil langkah supaya ianya dapat ditangani sebaik mungkin demi kepentingan masyarakat. Okey, Datuk Ko, pada kali ini juga kita turut menyaksikan bahawasanya istiadat penuh dilakukan, istiadat pembarisan ini, dan juga pemaparan aset juga akan turut dilakukan dalam acara pembarisan pada seketika nanti. Cuma pada ketika ini kita berikan tumpuan keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Amin
Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj tiba di pentas diraja dengan kenderaan rasmi diraja yang membawa ke bawah duli Tuanku Berdua akan menyempurnakan acara istiadat pembarisan peringatan Hari Polis ke-216. Julung-julung kali keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dalam tempoh 5 tahun perkhidmatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, penyempurnaan istiadat pembarisan bagi peringatan Hari Polis ke-216, dan juga dengan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dipersembahkan dengan hormat diraja disusuli lagu negara. Kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong bersemayam di pentas diraja dan serentak dengan lagu negara itu tadi fly past oleh aset helikopter oleh pasukan gerakan udara. Seterusnya, usai keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong, pegawai pemerintah baris akan menghadap sembah bagi melaporkan atur cara perbarisan pada kali ini dan juga untuk memaklumkan untuk pemeriksaan pembarisan oleh ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ampun tuanku, pembarisan peringatan Hari Polis ke-216 terdiri daripada 14 pegawai kanan dan 543 pegawai rendah polis siap sedia untuk diperiksa. Mohon perkenan tuanku. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menzahirkan berkenan untuk memeriksa perbarisan bersama dengan istiadat pembarisan peringatan Hari Polis ke-216 dan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berangkat turun dari pentas diraja untuk penyempurnaan pemeriksaan perbarisan.
Baik, untuk atur cara pemeriksaan pembarisan itu dan untuk pembarisan melibatkan 11 detachment yang merangkumi seramai 543 pegawai kanan dan juga anggota dari 10 jabatan PDRM dan 1 detachment dari United Nations untuk atur cara perbarisan dan juga detachment kenderaan yang dipamerkan secara statik yang melibatkan 46 unit 20 buah motosikal dan 26 buah kenderaan. Kepedulian Mahmulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kembali berangkat ke Pentas Diraja untuk penyempurnaan atur cara seterusnya. Ya, dan untuk atur cara seterusnya merupakan nyanyian lagu Negaraku dan Sang Saka Biru. Lagu yang cukup signifikan dengan pihak PDRM dan sama-sama kita saksikan. Menjunjung kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Menghadap ke bawah budi yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan menghadap ke bawah budi yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun, sembah pati pohon diampun. Pati bagi pihak Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara. Ya, pengacara majlis sudah pun memulakan sembah maklum dan juga ucapan alu-aluan untuk memulakan atur cara istiadat pembarisan pada hari ini. Datuk Kau tadi, seketika tadi kita menyaksikan sebuah atur cara istiadat penuh pemeriksaan pembarisan dan juga dengan komponen pembarisan, aset dan juga anggota yang terlibat pada hari ini. Sedikit sebenarnya kita juga akan menyaksikan satu acara yang signifikan, iaitu persembahan pantomim seketika tadi. Tetapi untuk sebelum kita mengulas penuh, yang digambarkan secara awalnya adalah untuk mengambil tema apa yang berlaku di Lahad Datu. Mungkin boleh dikongsikan signifikan dalam sambutan. Kalau kita lihat dari segi persembahan pantomim yang seterusnya, dia melibatkan 43 pegawai dan anggota yang di mana mereka itu benar-benar pada masa itu terlibat dalam operasi tandu itulah, tandua itu. So dalam operasi tersebut dia menyebabkan pengorbanan 8 wira PDRM, 2 daripada di kampung Tandu dan 6 daripada kampung Simuno di Sempuna. Jadi di sini dia punya crime rate di sini adalah pada masa berlakunya pertempuran 1 hari bulan Mac 2013, dia itu lebih kurang 10 tahun dah. 10 tahun. Jadi kita membawa pantomim untuk memperingatkan kepada rakyat menjerata supaya kita sentiasa kena mempertahankan kesekeluargaan negara kita. Kita jangan ambil sampai lewa. Jadi ini juga orang kata apa tu dalam pantomim yang berlaku ni, 3 orang anak ASPZU tu akan hadir bersama, dan salah seorang tu pada masa kejadian berlaku pada tahun 2013 hanya dalam kandungan saja. So sekarang dah berumur 10 tahun dan seorang tu 11 tahun. Masa itu dia berumur setahun. Jadi dalam sinonim yang kita akan buat ini, mana adalah penyerahan Disa bendera daripada 5 pegawai yang terlibat dalam tandu ini, iaitu daripada Datuk DCP Manca, SAC Anwar, SAC Rani dan 2 lagi dari rest. Dan di sini mereka akan menyerahkan bendera Malaysia dengan bendera PDRM kepada anak di Sabatu arwah ASPZU tu, menandakan kita punya masih jasa bakti dan pengorbanan mereka tu kita mengambil berat walaupun dah 10 tahun. Ya, daripada peristiwa Lahad Datu ini sebenarnya kita dapat lihat bagaimana dizahirkan etika daripada pihak polis dia itu kesetiaan. Kalau kita lihat ada 5 kod etika dalam PDRM ini: setia, berdisiplin, berwibawa, prihatin dan mesra
serta culang. Bagaimana 5 perkara ini dizahirkan dalam situasi kini, Tuan? Dalam situasi penugasan masa kini PDRM, sebenarnya kelima-lima yang telah disebutkan sebentar tadi merupakan perkara pokok yang ditekankan oleh pucuk pimpinan, dan kita lihat betapa pentingnya perkara-perkara ini ditekankan adalah bagaimana komitmen pasukan itu dizahirkan dengan mengadakan aktiviti-aktiviti dan kempen-kempen dalaman untuk memastikan setiap warga PDRM mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku untuk mengelakkan kesilapan berulang kembali di masa depan. Pada masa sama, pasukan juga telah mempamerkan ketelusan dalam berhadapan dengan insiden-insiden tertentu dengan mengambil tindakan tegas untuk memastikan keyakinan masyarakat sentiasa terjamin. Tuan, saya suka juga untuk kita memanifestasikan berkenaan perlambangan harimau bagi pihak Polis Diraja Malaysia. Apa sebenarnya pemahaman yang boleh kita gambarkan atau kita korelasikan? Itu mungkin kita akan lanjutkan seketika nanti, tetapi untuk penerusan bagi istiadat pembarisan pada kali ini, kita juga akan menyaksikan susunan atur penuh yang telah pun dirangka. Sedikit sebenarnya untuk berkenaan perlambangan harimau tersebut. Perlambangan harimau itu sendiri merupakan satu sinonimnya dengan keberanian pasukan PDRM dalam berhadapan bukan sahaja cabaran tetapi dalam menempuh segala dugaan yang mendatang untuk kami melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Baik, kita berikan tumpuan pada ketika ini juga untuk penerusan istiadat pembarisan dan juga susun atur bagi atur cara istiadat pembarisan peringatan Hari Polis ke-216 dengan mempersilakan dan juga untuk pimpinan bacaan doa oleh Yang Dihormati DCP Datuk Haji Ghazali bin Haji Daud Timbalan Pengarah Chips Bakar untuk bacaan doa dan juga memimpin bacaan doa bagi istiadat pembarisan peringatan Hari Polis ke-216 pada hari ini. Bukit Aman akan menghadap untuk memimpin bacaan doa. Ampun tuanku, mohon perkenan mengetuai bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkaulah Tuhan yang kami sembah, baik di waktu senang maupun ketika susah. Engkau Tuhan yang maha pemurah, Engkau Tuhan tempat kami berserah. Allahumma ya Hannan ya Mannan, sesungguhnya perhimpunan kami di pagi yang gemilang ini adalah bersempena sambutan 216 tahun penubuhan pasukan kami, Polis Diraja Malaysia, organisasi penguatkuasa terulung negara ini. Dia amanah menjaga ketenteraman awam dan kesejahteraan pertiwi, bermotokan tegas, adil dan berhemah dalam mencapai misi serta visi. Jadikanlah segala matlamat serta hal tuju kami, wahai Tuhan yang maha mengetahui. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha mendengar akan setiap permohonan, limpahkanlah rimbunan rahmat dan kesejahteraan-Mu ke atas daraja kami, ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah, dan ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Lanjutkanlah usia baginda berdua dan putera-puteri baginda dengan bekalan nikmat keselamatan dari sebarang kemudaratan. Dengan insan-Mu jua kami pohonkan agar baginda berdua sentiasa dipayungi dengan bimbingan dan sulan cahaya taufik dari-Mu, menaungi tempuh baginda bersemayam di takhta singgah sana negara. Allahumma ya zal jalal wal ikram. Bersempena 216 tahun penubuhan pasukan Polis Diraja Malaysia, kami berhimpun bersama-sama dengan hasrat dan doa. Jadikanlah pasukan kami sebagai pasukan yang perkasa dan berwibawa, dibarisi di dalamnya pegawai dan anggota serta sekalian warga berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, tidak mementingkan diri sendiri serta keluarga, tetapi mengutamakan kepentingan pasukan demi agama, bangsa dan negara. Semoga dengan izin-Mu jua
terbentuklah sebuah pasukan yang mampu mengekalkan keamanan dan keharmonian negara. Seterusnya, tercapailah segala misi dan visi yang dicita. Allahumma ya Ghafur, ya Wadud, cucurilah rahmat dan keampunan ke atas roh-roh para pejuang kami yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan yang telah mereka laksanakan demi kesucian agama Islam dan murah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahan-Mu, wahai Tuhan yang Maha Perkasa. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang berakhlak mulia dan beretika, masyarakat yang bersatu padu dan saling bekerjasama antara polis dalam mengekalkan keamanan negara agar terus terpelihara. Selamatkanlah kami, selamatkanlah para pemimpin kami, selamatkanlah negeri dan negara kami dari sebarang perlakuan jenayah, huru-hara, wabak penyakit, bala bencana serta ancaman musuh yang boleh menggugat kestabilan negara dan keharmonian hidup rakyat jelata. Semoga hidup kami di dalam sejahtera, aman damai sepanjang masa. Kepada-Mu jua ya Allah, kami meminta, mohon diperkenan dan diterima. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pimpinan bacaan doa yang telah dipimpin oleh Yang Dihormati DCP Datuk Haji Ghazali bin Haji Daud Timbalan Pengarah JIPS Baka bagi pimpinan bacaan doa tersebut. Ya, selepas ini Ismail kita akan terus sama menyaksikan pembarisan berjalan lalu di mana kawalan kehormat dan semua detachment berjalan lalu dalam cepat masa. Di mana kawalan kehormat utama terdiri daripada 3 pegawai dan 102 anggota panji-panji utama PDRM turut dibawa masuk ke dalam pembarisan ini. Seramai 543 pegawai kanan dan pegawai rendah polis yang melibatkan 11 detachment yang terdiri daripada 10 jabatan PDRM dan 1 detachment dari United Nations yang akan mengambil tempat dalam istiadat pembarisan ini. Apa yang menariknya, kita akan saksikan sebentar saja lagi detachment kenderaan yang akan melibatkan 48 unit di mana 20 buah motosikal dan 28 buah kenderaan dari pelbagai jabatan polis di Raja Malaysia. Kita juga akan menyaksikan sebentar nanti acara flypast yang melibatkan 3 buah pesawat udara helikopter, 2 buah Airbus AS355 dan sebuah Leonardo AW139 milik pasukan gerakan udara PGU PDRM yang membawa bendera Malaysia dan polis di Raja Malaysia. Itu di antara yang akan kita saksikan sebentar sahaja lagi, termasuklah daripada detachment K9 dan unit berkuda. Sementara kita menyaksikan pasukan kawalan kehormatan berada meninggalkan medan perbarisan untuk meneruskan acara seperti yang dinyatakan tadi, iaitu perbarisan berjalan lalu yang melibatkan jumlah anggota 500 lebih anggota dan juga 11 detachment. Kesemuanya pasukan kawalan kehormatan membawa panji-panji utama polis di Raja Malaysia, dan seketika nanti selepas tamat dan juga untuk menamatkan acara, pasukan kawalan kehormatan akan kembali ke medan perbarisan untuk menyempurnakan acara dan juga menutup istiadat pembarisan tadi. Tetapi sebelum itu kita berikan tumpuan seketika dan juga selepas ini untuk perbarisan berjalan lalu Datuk Khor. Sebelum kita menyaksikan apakah antara bentuk formasinya, ia merupakan suatu pergerakan yang diiringi oleh pancarakan PDRM. Jadi apa signifikan dan pentingnya pemaparan pembarisan berjalan lalu ini, Datuk? Kalau kita lihat pembarisan kawalan kehormatan ni dari ketuai oleh seorang DSP, jadi kalau kawalan kehormatan itu ada kawalan penuh yang melibatkan 105 orang dan diketuai oleh seorang DSP dan dibantu oleh seorang ASP dan akan membawa panji utama PDRM. Itulah menunjukkan satu penghormatan yang kita bagi kepada Ketua Duli Amal Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kemudian akan diikuti oleh detachment yang lain. Berikut merupakan detachment kawalan kehormatan yang diketuai pegawai pemerintah baru DSP Muhammad Zulfazli bin Zulkifli dan dibantu oleh ASP Muhammad Syafiq bin Ghazali. Okey, kalau mengikut kepada susunannya ini 11 detachment dari 10 jabatan PDRM dan 1 detachment dari United Kalau Nations. kita lihat detachment yang baru melalui di depan kacamata kita, ini adalah daripada detachment jabatan KDNKA. Okey. Dan di sinilah kalau tuan-tuan semua tengok, dia ada punya berry, ada pelbagai color. Ya. Kalau
detachment yang memakai beret biru ada daripada pasukan Marine, dan kalau yang merah adalah pasukan simpanan persekutuan. Kemudian dari segi kuning adalah pasukan Komando 69, dan ada di maroon color ada pasukan unit tindakan khas. Okey. Dan di sini menggabungkan Jabatan KDK menunjukkan peranan mereka, pelbagai jenis peranan. Okey, seterusnya adalah dengan detachment Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, dan diikuti dengan detachment Jabatan Pengurusan. Boleh diterangkan detachment jabatan? Detachment PBB merupakan sebuah detachment yang mana PDRM juga terlibat untuk bertugas di negara-negara yang dalam konflik atau baru selesai konflik, di mana PDRM dengan PBB akan membantu menjalankan tugas-tugas kepolisian untuk memastikan ketentraman awam itu terjaga. Dan yang baru saja melintas tadi, Ismail, merupakan detachment Jabatan Siasatan Jenayah yang diketuai oleh ASP Muhammad Zawawi bin Yahya, dan kemudian ini merupakan detachment Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT. Kalau kita rehat dari segi petunjukan Jabatan Siasatan Trafik adalah mengawal keselamatan lalu lintas, lepas itu menguatkuasakan dari segi kesalahan-kesalahan lalu lintas, dan juga untuk mengurangkan apa tu. Ya, diikuti dengan detachment Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, juga di belakangnya merupakan detachment Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK. Apakah sebenarnya peranan JPJKK ini, Tuan? Jabatan JPJKK merupakan jabatan yang memainkan peranan untuk mendekatkan masyarakat dengan PDRM. Mereka bukan sahaja menyebarluaskan mesej untuk kempen-kempen pencegahan jenayah, tetapi mereka juga memainkan peranan untuk omnipresence, untuk mengelakkan berlakunya jenayah. Ya, diikuti pula dengan detachment Jabatan Logistik dan Teknologi yang berperanan untuk mengendalikan belanjawan, mengurus dan pembangunan PDRM. Okey, detachment Jabatan Logistik ini boleh diterangkan sedikit? Kalau kita lihat Jabatan Logistik adalah salah satu jabatan yang penting dalam PDRM, kerana dia adalah jabatannya untuk orang kata mengumpul, memerlukan keperluan dari segi aset di PDRM, dari segi kewangan, dari segi untuk menentukan segala pemperuntukan untuk projek-projek yang di PDRM. Diikuti dengan detachment Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard, dan diakhiri dengan detachment Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Jadi kalau kita lihat Jabatan Siasatan Pematuhan Standard, inilah satu jabatan yang mustahak. Sebab tadi kita kata cabaran, salah satu cabaran adalah menjaga imej berintegriti. Inilah jabatan yang untuk menentukan imej pasukan PDRM. Okey. Tuan, pemaparan visual pada ketika ini adalah detachment unit K9. Terus saja kita berikan ulasan berkenaan K9. Unit K9 pada hari ini disertai 18 ekor anjing pengesan, yang mana anjing-anjing ini bukan saja memainkan peranan untuk mengesan bahan-bahan berbahaya atau bahan letupan ataupun dadah, namun walaupun ianya juga terlibat dalam beberapa insiden yang kita lihat sejak akhir-akhir ini berlaku, seperti bencana alam misalnya, khususnya dalam tragedi Batang Kali, yang mana kita lihat pihak anjing pengesan ini memainkan peranan yang sangat besar. Okey. Diikuti dengan unit berkuda ni ada satu unit di bawah Jabatan KDNKA. Peranan dia selain daripada untuk mencegah rusuhan perhimpunan haram, mereka sekarang juga ditugas di sempadan-sempadan untuk menjaga di penyurupan dan kontraben. Apa yang menariknya, ia terdiri daripada 13 ekor kuda jenis Thoroughbred, Arabian, Polo dan Pom Blood, dan ianya diketuai oleh DSP Nur Hidayah binti Daman. Okey, dan ini untuk aset PDRM, unit rondaan bermotosikal, Tuan, URB. Ini sebenarnya merupakan motosikal yang digunakan untuk kawalan keselamatan pengiring dan juga kawalan lalu lintas yang kita lihat baru saja melalui pentas hormat. Dan di belakangnya ada kenderaan motosikal URB yang digunakan sebagai komponen PDRM untuk menunjukkan omnipresent di kawasan-kawasan komuniti dan juga memastikan keselamatan itu terjamin. Ya, di belakang juga disusuli dengan unit motorkar
ataupun kenderaan sedan yang digunakan oleh pihak PDRM mungkin di lebuh raya dan juga di jalan-jalan raya untuk tujuan operasi. Sedan yang digunakan ini adalah sedan yang digunakan untuk kawalan lalu lintas. Selain ia juga digunakan sebagai unit untuk membuat rondaan di kawasan-kawasan penempatan dan juga kawasan bandar. Jika dilihat ada beberapa variety yang digunakan, antaranya adalah yang sedan dan juga pacuan 4 roda. Kawasan-kawasan tempat yang kita letak itu kawasan hotspot yang kena pasti yang mungkin akan berlaku jenayah. Jadi mereka lah salah satu omnipresent di kawasan itu. Apa yang menariknya yang anda sedang saksikan di paparan kaca TV itu ialah merupakan Toyota Prado United Nation, di mana kedai ini merupakan kenderaan tugasan am serta misi pengaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, dan seterusnya Rapid Intervention Vehicle disusuli Komando Vehicle dan Komando B150 Sankey at 105. Ketiga-tiga jenis kenderaan ini bagaimana penumpuan ataupun fungsi operasinya? Bagi kenderaan Rapid Intervention Vehicle, ianya lebih kepada penggunaan oleh pihak Special Forces, unit-unit khas, dan ianya digunakan untuk memastikan tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan mangsa dalam situasi-situasi keganasan ataupun keperluan untuk memastikan tindakan yang cepat dapat diaturkan boleh dilakukan dengan semudah yang mungkin. Ya. Kalau kita lihat itu adalah di bawah unit tindakan khas. Mereka itu bertindak secara orang kata untuk special demand untuk kes-kes tertentu, high profile. Pembarisan kali ini disertai oleh Skuadron Perisai 3 Brigade Utara Ulu Kinta Perak yang diketuai oleh Inspektor Raja Omkara Ruben. Kalau kita lihat dari segi water cannon yang ada, itu adalah salah satu seperti mana sedia maklum untuk mencegah perhimpunan haram, untuk menyuraikan perhimpunan haram. Ini merupakan seperti mana yang dikatakan oleh Datuk tadi, water cannon, Actros dan juga command vehicle. Bukan saja untuk tujuan rusuhan tetapi banyak tujuan operasi. Sekarang Baik, itu antara aset-aset yang menyertai pembarisan berjalan lalu ataupun pembarisan yang menjadi atur cara penting dalam istiadat pembarisan peringatan Hari Polis ke-216 ini. Cukup meriah dan juga menarik untuk kita ketahui. Ini bukan kesemuanya. Ada lagi yang boleh kita kenali dan juga kita tahu dengan lebih lanjut fungsi dan juga peranan anggota serta aset-aset anggota PDRM. Jadi dalam perihal ini, sambutan pada kali ini dalam skala yang besar, apa mungkin ia akan memberikan suatu gambaran kepada masyarakat bahawasanya pihak polis sentiasa bersedia dalam apa jua situasi, cabaran dan juga senario yang berlaku. Ya, saya memang amat setuju dengan soalan iaitu pihak polis kita, kalau kita ikut lagu sedia berhemat. Demi tak pernah kita kata kita tak pernah cuai ataupun ambil sambil lewat. Kita sentiasa bersiap sedia untuk berhemat untuk bangsa, agama dan negara. Jadi itulah saya ambil kesempatan ini menyeru kepada semua warga PDRM kita memperbaharui aku janji di sumpah keramat kita untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Bertugas berhemat dengan penuh komitmen untuk memenuhi harapan dan hasrat serta ekspektasi masyarakat. Selain daripada lagu Polis Sedia Berkhidmat, lagu Sang Saku Biru juga signifikan dengan PDRM. Mungkin boleh berikan perkongsiannya. Apa di antara penceritaan di sebalik lagu Sang Saku Biru ini? Lagu Sang Saku Biru merupakan lagu Polis Diraja Malaysia yang mana telah diperkenalkan pada tahun 1994. Ianya merupakan lagu kemegahan PDRM yang mana melambangkan betapa komitednya PDRM untuk memastikan keselamatan dan ketenteraman awam sentiasa terjaga. Dan ianya dinyanyikan dalam setiap majlis, malah diterapkan daripada hari pertama seseorang pelatih itu melapor diri sebagai warga PDRM. Ya, saya tadi tertarik menyaksikan panji-panji utama PDRM dibawa masuk oleh pasukan kawalan kehormatan. Panji-panji ini penting dalam istiadat pembarisan ini. Ya, panji-panji inilah satu orang kata kalau ikut PDRM, jatuhnya panji jatuhlah satu pasukan PDRM. Jadi panji PDRM itu adalah
dianugerahkan, dikurniakan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi pada peringkat tahun 1958, pada masa itu untuk menghormati pengorbanan anggota-anggota polis menentang PKM, Parti Komunis Melayu, maka dianugerahkan nama Diraja. So masa itu pasukan polis persekutuan Diraja. Jadi pada tahun 1961 maka penganugerahan di Panji Utama kepada PDIM. Ya, baik. Datuk, kita berikan tumpuan pada ketika ini juga untuk meneruskan susun atur cara istiadat pembarisan peringatan Hari Polis ke-216 adalah sembah ucapan menjunjung kasih oleh Ketua Polis Negara yang dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Akril Sani bin Haji Abdullah Sani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Ampun tuanku, beribu ampun. Sembah Patik, pohon diampun. Patik serta seluruh pacal polis di Raja Malaysia dengan penuh hormat dan takzimnya merafak sembah, menjunjung kasih yang tidak terhingga atas limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku berdua berangkat bercemar duli ke istiadat perbarisan peringatan Hari Polis ke-216 tahun 2023 yang tidak sepertinya ini. Tiadalah madah yang dapat Patik ungkapkan betapa gembiranya Patik dan pacal-pacal sekalian menyambut keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku berdua ke majlis ini. Sesungguhnya, keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku berdua merupakan satu anugerah serta takrim yang teramat tinggi bagi Patik, pacal-pacal sekalian. Negara dan rakyat bertuah dapat bernaung di bawah payung pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku berdua yang sentiasa prihatin terhadap kemaslahatan rakyat. Ampun tuanku, membuka lipatan-lipatan waktu, polis di Raja Malaysia telah melangkah ke 216 tahun usia penubuhannya pada tahun ini. Sayogia di usia sematang ini telah banyak episod cabaran yang dilalui oleh seluruh warga pasukan yang menyaksikan betapa utuhnya institusi kepolisian yang telah terzahir sejak 25 hari bulan Mac tahun 1807. Sesungguhnya, kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil daripada pengorbanan pejuang-pejuang terdahulu yang telah berkorban demi memastikan kedaulatan setiap inci bumi bertuah ini. Segala pengorbanan, jerih perih dan titisan darah pahlawan-pahlawan terdahulu demi nikmat keamanan
yang dikecah bikini akan terus diperjuangkan oleh warga Pacal-Pacal sekalian pada hari ini. Selanjutnya lagi, Patik dan warga Pacal-Pacal sekalian memperbaharui sumpah taat setia kepada raja dan negara serta berikrar untuk memastikan keselamatan rakyat serta kedaulatan negara akan terus terpelihara insya-Allah. Patik dan warga Pacal-Pacal sekalian juga mempasak tekad untuk melaksanakan tugas secara profesional demi mempertahankan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Dengan mengekalkan tema polis dan masyarakat berpisah tiada, seluruh warga polis Diraja Malaysia akan sentiasa sedia berkhidmat dan berdiri teguh di bawah naungan panji-panji Sang Saka Biru untuk memikul tanggungjawab dan amanah bagi mengekalkan keselamatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta tanah air ini daripada pelbagai bentuk ancaman jenayah sehinggalah kecabaran krisis kesihatan dan bencana alam. Di kesempatan ini juga, Patik dan warga Pacal-Pacal pasukan Polis Diraja Malaysia merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri serta para hadirin atas segala sokongan yang telah diberikan kepada Polis Diraja Malaysia. Ampun tuanku, sekianlah sahaja sembah ucapan menjunjung kasih Patik pada pagi ini. Sekali lagi, Patik dan warga Pacal-Pacal sekalian merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas limpah perkenan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku berdua berangkat bercemar duli ke majlis penuh istiadat kepolisian ini. Mengakhiri sembah ucapan ini, Patik dan warga Pacal-Pacal sekalian dengan penuh kasih mesra yang marak lagi menyala mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan usia ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku berdua serta sentiasa terpelihara dalam keadaan sihat walafiat, kekal memerintah di atas singgasana negara dalam sentosa dan penuh kemuliaan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bahan pentomin ni. Pentomin. Ampun tuanku, tunduklah Patik menjunjung sembah. Tegaknya Patik menunggu titah. Menjunjung kasih tuanku. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku. Alhamdulillah, begitulah sembah ucapan menjunjung kasih oleh Ketua Polis Negara yang dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Akril Sani bin Haji Abdullah Sani dalam ucapan menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan seketika nanti kita akan menyaksikan panji-panji utama Polis Diraja Malaysia dan juga pasukan kawalan kehormatan akan keluar dari medan perbarisan untuk memberi laluan kepada tumpuan juga pada hari ini pantomim yang akan dipersembahkan. Ya, gimmick khas yang akan dipersembahkan sebentar lagi merupakan pantomim Op Daulat, di mana ini merupakan satu yang boleh kita katakan persembahan kembali peristiwa Lahad Datu sedekad yang lalu. Sama-sama kita saksikan apakah pengisian di sebalik pantomim ini sebentar saja lagi. Okey, baik. Terus saja perbincangan bersama dengan Datuk Koh. Datuk, tadi kita bercerita berkenaan tentang panji-panji utama yang dibawa oleh pasukan kawalan kehormatan. Tetapi ada juga panji-panji perkhidmatan yang lain di dalam Polis Diraja Malaysia. Jadi mungkin boleh diterangkan bagaimana panji ini dianugerahkan dan juga kepentingannya. Kalau kita lihat dari segi panji utama, selain itu dia terdapat panji-panji yang telah dianugerahkan kepada pasukan polis hutan pada masa itu. Lepas itu dia panji-panji juga dia anugerahkan kepada pasukan unit tindakan khas, komando dan pasukan polis marine dan begitu juga unit udara PGU.
Kalau kita lihat dari segi semua pasukan daripada PGA, Marine, UTK, Komando dan PSP, pasukan polis, semua di bawah Jabatan KDNKA. Jadi mungkin you akan tanya mengapa Panji itu tidak di brigade sendiri. Mengapa batalion dapat, komander brigade tak ada? Sebab mereka lah batalion merupakan satu batalion yang telah menentang dengan Parti Komunis Malaya pada zaman-zaman darurat. Begitu juga pasukan Marine dan pasukan PSP. Tapi dekat kontingen pun tidak ada Panji-Panji. Begitu juga dekat jabatan-jabatan KDNKA selain daripada KDNKA, jabatan-jabatan PDM tidak mempunyai. Ya, Tuan, sebentar lagi kita pastinya akan berikan tumpuan kepada gift khas yang akan dipersembahkan, iaitu pantomim of Zaulat ini. Mungkin boleh ceritakan apa di antara pengisian yang perlu kita berikan tumpuan penuh, Tuan? Bagi pantomim yang akan dipersembahkan sebentar lagi, ianya melibatkan 43 warga PDRM terdiri daripada pasukan gerakan ARM, 69 komando dan museum PDRM. Ianya akan mengkisahkan peristiwa berdarah yang mana terdapat wira-wira PDRM gugur dalam pertempuran di Tanduo dan juga di Semenol. Tapi pantomim pada hari ini adalah berhubung insiden yang berlaku di Kampung Tanduo pada Mac 2013. Hampir sedekad yang lalu telah berlalu, namun sebenarnya mereka merupakan wira-wira yang tidak pernah dilupakan oleh warga PDRM, dan pantomim pada hari ini adalah satu penghargaan kepada mereka dan juga ahli keluarga mereka yang terpaksa berhadapan dengan satu pengorbanan yang sangat besar dalam hidup mereka dengan kehilangan yang tersayang, di mana kami akan paparkan semula apa yang sebenarnya berlaku pada 1 Mac di Kampung Tanduo. Jadi sudah pasti kita melihat risiko yang dihadapi oleh pihak anggota ataupun anggota Polis Raja Malaysia adalah amat besar dalam melakukan operasi dan juga penugasan. Jadi secara ringkas, apakah mungkin operasi dan juga peristiwa di Lahad Datu ini menggambarkan serba sedikit berkenaan pengorbanan jiwa dan raga oleh PDRM? Kalau kita lihat dari segi pengorbanan jiwa dengan itu, PDRM sebagai anggota ataupun kita dah masuk dalam pasukan PDRM, kita tak pernah orang kata berundur. Jadi sumpah kita adalah untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Jadi bila kita dapat maklumat pertama berlaku dekat Tandu, ada pencoblosan masuk daripada lawyer suruh force, maka kita telah mengarahkan kita punya Komando 69 untuk bertindak selain dibantu oleh unit Tiger Peratun di PGA Sabah. Jadi di sini menunjukkan bahawa semangat kita berhemat untuk berjuang tak pernah. Itulah harimau, kepala harimau tu. Kita kemarahan, kecemerlangan dan semangat berjuang untuk menentang musuh-musuh yang mencerobohi negara kita. Datuk, kita berikan sedikit tumpuan. Baik, ayolah sama-sama kita saksikan persembahan pantomim khas yang disediakan bersempena dengan istiadat perbarisan peringatan Hari Polis ke-216 dari Pulau Pol, Kuala Lumpur.